Zaid Ibrahim dakwa UMNO sudah lupakan Najib Razak. PDRM kerjasama dengan SKMM berkait aktiviti seksual grooming kanak-kanak di media sosial. Mindef Jalan Siasatan kenal pasti pelaku didakwa buli pegawai kadet UPNM. Bekas Ketua Menteri tegaskan Sabah perlu pertahan budaya dan kemerdekaan. Perdana Menteri nafi dirinya Robin Hood seperti yang didakwa. Datuk Seri Anwar tidak akan kompromi dengan pihak yang menanam kebencian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim mendakwa UMNO kini sudah melupakan Najib Razak. Perkara itu dinyatakan dalam episod terbaru podcastnya yang mendakwa UMNO cuma berpura-pura mengambil berat tentang Najib. Malah beliau membandingkan keadaan itu bila pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berdepan tuduhan mahkamah. Katanya, penyokong Datuk Seri Anwar percaya pertuduhan terhadapnya adalah palsu dan ia sebahagian daripada konspirasi politik. Tetapi katanya, dalam kes Najib, ia adalah sesuatu yang malang. Walaupun banyak perkara-perkara yang boleh menjadi isu, menjadi naratif bahawa Najib bukan seperti yang digambarkan, terlibat secara langsung menipu kerana ada unsur-unsur lain yang boleh diketengahkan, tetapi UMNO tidak ketengahkannya. Jadi, UMNO menerima bahawa Najib bersalah daripada awal. Polis Diraja Malaysia PDRM jalin kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk mengambil tindakan berhubung kewujudan kumpulan yang menjalankan aktiviti pengantunan seksual iaitu sexual grooming kanak-kanak di akaun media sosial. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, tindakan diambil melalui unit siasatan jenayah cyber internet terhadap kanak-kanak Malaysia. Bahagian siasatan jenayah seksual, wanita dan kanak-kanak di 11, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Katanya, di 11 JSJ akan mendapatkan maklumat dan bantuan daripada SKMM serta pihak Meta berhubung perkara tersebut. Pada 26 Oktober lepas, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengesahkan SKMM ada menerima aduan mengenai kewujudan kumpulan pengantunan kanak-kanak di akaun media sosial. Dan berikutan itu, PDRM sudah memulakan siasatan mengenai dakwaan kewujudan kumpulan terbabit. Siasatan sedang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan Mindef termasuk mengenal pasti pelaku yang didakwa membuli seorang pegawai kadet di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, siasatan berhubung kes itu berada di bawah kuasa kementerian berkenaan memandangkan mangsa merupakan penuntut Akademi Latihan Ketenteraan ALK. Tegasnya, perbuatan buli tidak boleh dibiarkan terus berlaku di semua peringkat institusi pendidikan. Beliau menjelaskan dalam konteks UPNM terdapat dua institusi iaitu UPNM dan ALK dan yang sedang berlaku itu di Akademi ALK itu sendiri. Katanya, seperti mana yang disebut Perdana Menteri, apa sahaja institusi harus diberi perhatian serius kerana perbuatan buli yang melampau tidak dibenarkan sama sekali. ALK berperanan sebagai satu sel daripada organisasi besar UPNM yang antara lain bertanggungjawab untuk melatih pegawai kadet dalam bidang ketenteraan dan secara strategiknya mengekalkan hubungan dengan pemegang taruh iaitu Mindef. Jom sertai peraduan bersama Nextstep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah Belanjawan 2025 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia? Berikan nama individu yang terdapat pada gambar thumbnail Nextstep News edisi pagi hari Rabu minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya subscribe channel Nextstep TV kerana peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang.
Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 1 November 2024. Pemenang minggu pertama adalah Siti Nur Aminah binti Cik Omar. Bekas Ketua Menteri Saleh Said Keruak berkata, rakyat Sabah perlu mempertahankan budaya dan kemerdekaan mereka. Katanya dalam satu hantaran di laman Facebook, mereka juga harus mengelak sebarang bentuk provokasi yang boleh mengganggu keharmonian dan menjejaskan kedaulatan negeri. Sempena memperingati penubuhan Sabah moden, Saleh yang juga Presiden Pertubuhan Bumi Sabah Bersatu USBO berkata, tarikh 1 November menjadi peringatan tentang tanggungjawab bersama rakyat Sabah untuk memelihara perpaduan dan keharmonian. Katanya, kedua-dua faktor itu mentakrifkan Sabah yang berbilang budaya dan etnik. Saleh berkata, USBO kekal berdedikasi memastikan semangat perpaduan, kekuatan dan kerjasama terus dihayati oleh pelbagai komuniti masyarakat Sabah. Katanya, syarikat Borneo Utara British mula mentadbir Sabah pada 1 November 1881 menandakan permulaan perjalanan negeri itu ke era moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dirinya Robin Hood seperti didakwa sesetengah pihak kerana memperkenalkan penyasaran subsidi terhadap golongan berpendapatan tinggi dalam Belanjawan 2025. Sebaliknya, beliau hanya bertindak adil dalam membantu golongan berpendapatan rendah. Beliau berkata demikian pada Majlis Temu Anwar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Beliau berkata, Malaysia antara negara memberikan subsidi tertinggi dan sistem percukaian terendah di dunia. Kerajaan cuma mahu golongan terkaya di negara ini untuk membayar harga kos dan jika ada pihak yang menjadikan ia sebagai isu politik adalah tidak adil dan tidak munasabah. Tambahnya, beliau berikrar untuk terus melaksanakan penyasaran subsidi demi menyelamatkan rakyat dan negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang menanam kebencian kaum dan bibit rasisme di negara ini. Mengambil contoh kezaliman yang sedang berlaku di Gaza, Perdana Menteri berkata, antara puncanya adalah kerana sentimen kaum dan kebencian terhadap Islam serta Arab telah disebarkan secara keterlaluan. Katanya, masalah yang berlaku di Gaza itu kemanusiaan dan sebab itu untuk ada kaitan dengan Malaysia, beliau paling tidak bertoleransi dengannya. Beliau turut mempersoalkan apakah orang Islam mengizinkan penghinaan kerana warna kulit. Beliau berkata demikian dalam program Temu Anwar yang berlangsung di UPNM. Sekian untuk edisi Extra ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.